mungkin tawa, coba bersabarlah. Karena air mata tak abadi akan hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Negeri Sembilan 102.7 IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali bersiaran menerusi aspirasi edisi Isnin. Perkongsian kita untuk hari Isnin tak lain tak bukan, kita akan bersama menerusi Pesona di Zahra. Ustaz Muhammad Abdul Amin kembali ke konti untuk bersama dengan rakan pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham sihat Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Banyak perkongsian Ustaz kan dalam IG Ustaz Amin Ustaz. Yes. Masya Allah, banyak macam-macam pengalaman pergi ke negara orang Ustaz kan, macam-macam. Tapi alhamdulillah hari ini bersama dengan Ustaz, kita nak sambung lagi, kita kembali ke Malaysia. Perkongsian kita dalam rantaian Asma'ul Husna, penyelesai masalah keluarga. Kita dah sampai kepada nama Allah SWT yang seterusnya untuk tahun ini, iaitu nama Allah SWT yang ke-53 macam tu. Al-Qawi. Untuk perkongsian kita, silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Hadirin Allah dijikati selesai kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, abang-abang serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurniaan dan rahmatnya. Pagi yang berbahagia ni kita masih lagi dapat menyambung perkongsian kita. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Okey. Saya nak mulakan dengan realiti sekarang. Kalau orang tengok cerita, orang suka tengok cerita superhero. Okey. Kata suka tak ada tak anak-anak yang mungkin dia tengok dan dia rasa macam best tengok superhero? Ada tak? Superhero yang perempuan lah. Anak-anak yang perempuan kan. Ada Ustaz, okay. ada. Apa antaranya? Antaranya terkini Elsa lah kan. Elsa superhero. Okay. Masya Allah. Ada anak Ustaz. Ada anak kan. Jadi beberapa kakak tuan-tuan sekalian ya, superhero ni digelar menjadi hero bukan sebab dia hebat tau. Bukan sebab kehebatan dia semata-mata kan. Kata hari ni Spiderman kan. Kita bicara ni kita mulakan mukadimah ni pasal Spiderman kan. Apa kelebihan Spiderman? Dia boleh lompat daripada satu bangunan ke satu bangunan, boleh keluarkan jaring daripada tangan dia kan. Tapi dia melekat duduk dekat kedai 24 jam, tak ada musuh kan. Tak ada apa-apa dia nak lawan. Okey, dia ada kelebihan ni melekat kat dinding kan, tapi tak ada apa-apa kan. Orang pun tengok apa ke benda, kau dia cicak ke apa kan. Okey. Jadi maknanya superhero ni dia menjadi hebat bukan semata-mata kelebihan dia. Tetapi kerana apa? Ada musuh yang hebat. Kalau tak hambar hidup ni. Kalau tidak, dia takkan jadi superhero pun. Dia tak berfungsi pun. Orang tak tahu apa kelebihan dia. Orang tak tahu apa kelebihan dia. Okey. Jadi hari ni katakan kita tengok siapa je lah tadi melekat kat dinding kan, dekat kedai, kat bangunan. Dia apa kerjaan kau ni? Kau duduk ni apa kerjaan? Kenapa macam tu? Apa situ dia kan? Tapi dia jadi wow. Sebab apa? Sebab ada musuh yang hebat bagi diri dia tu. Okey. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian kan, dalam hidup kita ni sebenarnya yang menjadikan kita ni dapat lebih ke depan apabila ada permasalahan-permasalahan hidup. Mana ada cabaran-cabaran hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala memang jadikan hidup kita ni adalah ada cabaran-cabaran dan ada ujian-ujian. Sampai dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW sebut bahawa ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ni adalah satu tempat bala dan juga satu ujian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ni satu tempat bala dan ujian? Bukan untuk mendera, bukan untuk menyusahkan kita, tetapi untuk mengeluarkan kehebatan dan potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Kalau tak ada ujian-ujian macam tu, kita tak akan keluarkan potensi kita tu. Kita tak akan keluarkan kelebihan yang Allah bagi pada kita tu. Kita tak akan keluarkan kekuatan yang ada pada kita tu.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi ujian-ujian itu adalah untuk menguatkan kita, untuk kita keluarkan kekuatan kita, untuk kita keluarkan maknanya potensi kita dan kelebihan-kelebihan kita, dan nak tengok maknanya sejauh mana kita boleh meniti daripada satu tangga ke satu tangga. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qawi, Allah yang maha kuat. Allah Subhanahu Wa Taala maha kuat. Allah beri kekuatan kepada kita melalui tangga-tangga ujian. Allah Al-Qawi, dia beri kekuatan kepada kita melalui tangga-tangga ujian. Kalau tidak ada tangga-tangga ujian, kita pun tak tahu kita kuat. Orang pun tak boleh ambil iktibar daripada kebaikan dan kekuatan kita. Dan kita pun tak tahu potensi diri kita. Sebab itu Allah Al-Qawi boleh memberi kekuatan kepada seorang dengan tangga-tangga ujian itu. Jadi Ibu kata tuan-tuan sekalian, sebagai mukadimah dia pada hari ini kita berada dalam rumah tangga. Okay, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, antara namanya adalah Al-Qawi, yang maha kuat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak menguatkan kita ini dengan cara mana? Didatangkan ujian-ujian. Ada datang ujian tu daripada suami kita, daripada isteri kita. Ada ujian itu datang daripada anak. Ada anak okey, suami okey, daripada mak mertua pula. Masuk pula dalam tu. Menantu versus mertua. Okey. Mak mertua okey, suami okey, anak-anak okey, daripada ipar duai pula. Ipar duai kadang-kadang tak ngam dengan ipar duai, bergaduh. Dugaan juga tu kan? Dugaan juga. Ipar okey, suami okey, isteri okey, mak mertua okey, bapak mertua okey, menantu kita pula. Dia menantu ke hantu ni? Menantu pula. Dia maknanya semua hidup ni dia ada ujian dia. Tapi tujuannya mana? Tujuannya Allah Al-Qawi nak bagi kekuatan kepada kita. Kekuatan kepada kita untuk terus kita meniti dari satu kekuatan ke satu kekuatan. Dengan jalan kekuatan tu mendatangkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dikatakan seorang itu superhero ataupun dia itu hero, melainkan setelah didatangkan ujian buat dia itu. Sebab itu apa kata Nabi SAW? Nabi SAW menyatakan bahawa asyaddul bala al-anbiya, setinggi-tinggi ujian adalah para nabi. Sebab tu para nabi dan rasul adalah sebenarnya sebenar-benar superhero bagi manusia. Kan? Superhero yang ada sekarang ni adalah dia hanya satulah khayalan saja. Tapi Nabi SAW, para anbiya ada 124,000 orang nabi. 313 dilantik menjadi rasul. Daripada 313 itu 25 disebut dalam Al-Quran yang wajib kita tahu. Daripada 25 itu 5 orang disebut sebagai ulul azmi, mana orang yang paling berat ujian dia. Itulah superhero sebenar. Maknanya kita tengok para nabi punya ujian, itulah superhero sebenar. Nabi Lut alaihissalam diuji dengan isterinya. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan anak dan isterinya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan pakciknya, ahli keluarganya, pakciknya. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Maknanya para nabi anbiya ni asyaddul bala, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Setinggi-tinggi ujian. Sebab apa Allah nak bagi kekuatan pada dia? Thummal ladzina yalunahum, thummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang mengiringi mereka itu mengikut kadar keimanan. Makin tinggi keimanan kita, makin superhero kita. Makin superhero, bukan waktu superhero macam tu. Maknanya semakin tinggi ujian dia. Dan kalau kita melepasi ujian itu, Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qawi akan bagi kekuatan kepada kita tu. Itu jadi maknanya setiap ujian-ujian ada dalam rumah tangga, sebab Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat, dia nak beri kekuatan kepada kita dengan jalan kita mana kita tidak sedar kadang-kadang. Sebab itu sebelum kita berehat, saya teringat kata-kata Salahuddin Al-Ayyubi. Ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Dia adalah orang yang dapat membebaskan Masjid Aqsa daripada tentera salib. Masjid Aqsa ni dia tanah wakaf tau, daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Dia bukan milik individu, dia tanah wakaf. Jadi diturunkan daripada satu orang Nabi ke satu orang Nabi sampai zaman Nabi Isa. Sebab tu Nabi Isa kan pernah marah orang yang mencemarkan Masjid Aqsa. Sampai akhirnya ahli kitab tak setuju, tak cuba bunuh dia. Tapi Allah sebut, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak dibunuh, tidak disalib, tapi maknanya diserupakan dan Nabi Isa diangkat ke langit. Sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW, tanah wakaf ini berada di tangan orang Nasrani.
Selepas Nabi wafat, maka ketika Sayyidina Umar dapat menawan Masjid Aqsa, tanah wakaf ini diserahkan oleh orang Nasrani kepada orang Islam. Dia bukan dirampas sebab dia tanah wakaf, dia diserahkan. Sebab tu Masjid Aqsa adalah milik kita, milik orang beriman sebab dia diserahkan. Bermulalah tanah wakaf Al-Aqsa berpindah ke tangan orang Islam. Okey. Kemudian tentera salib datang 1089 Masihi, 1099 Masihi, dia tawan Masjid Aqsa. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah orang yang dapat membebaskan Al-Aqsa 1187 Masihi. Okey. Yang saya nak kongsikan pada hari ini, doa Salahuddin Al-Ayyubi setiap hari. Doa dia. Dan apa akhirnya setelah dia melawat Al-Aqsa, ada benda baru dia faham. Dia kata apa? Aku hari-hari minta Allah Subhanahu Wa Taala supaya berikan aku keberanian. Dan setiap kali aku berdoa, aku nak menjadi berani, ada saja benda menakutkan aku datang. Salahuddin berapa kali nak kena bunuh. Dia dalam peperangan dengan Baduin hampir-hampir terbunuh sebelum Masjid Al-Aqsa. Last kali Baduin mati, Baduin digantikan oleh Raja Guy de Luzion. Barulah Guy de Luzion memang ikhtiar perang betul-betul. Dia lawan Guy de Luzion mati. Tapi sebelum Guy de Luzion adalah Baduin. Dia hampir syahid ketika lawan Baduin. Dan dia hampir-hampir Baduin hantar pembunuh-pembunuh upahan. Jadi dia kata, setiap kali aku minta pada Allah keberanian, setiap kali itu datang benda yang menakutkan aku. Nak kena racun lah dan sebagainya. Rupa-rupanya dengan Allah datangkan benda-benda yang menakutkan aku itu, menjadikan aku lebih berani. Masya Allah. Okey. Apa kata Salahuddin lagi? Aku minta pada Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari supaya aku dijadikan orang yang sabar. Setiap kali aku berdoa menjadi orang yang sabar, setiap kali itulah ada je hal yang membuat aku marah. Okey. Memang akan datang yang berlawanan. Maka berlawanan. Apa kata Salahuddin? Rupa-rupanya Allah datangkan orang-orang yang membuat aku marah ni untuk aku menjadi orang yang sabar. Masya-Allah. Jadi maknanya apa? Allah jadikan ujian-ujian tu, Allah Al-Qawi nak bagi kekuatan kat kita untuk jadikan hebat bagi kita. Tidak ada superhero tanpa ada cabaran dan ujian. Superman contohnya kan, dia seorang-seorang boleh terbang. Kau dah macam apa ni, terbang ke burung? Kau ingat ke burung? Kau ingat kau cantik lah burung. Ada benda-benda baru. Inilah superhero. Batman contoh kan, kita kau cerita yang moden lah yang Batman. Batman kan boleh ni sebab apa? Sebab ada apa panggil yang senyum tak apa? Joker lah. Ada cabaran-cabaran dia kan. Kalau Batman tak ada superhero, seorang-seorang pakai dia punya baju dengan jubah dia tu kan, dekat atas ni melompat sana melompat sini, kau ingat kau kelawar. Kau ingat kau lawa sangat jadi kelawar macam tu. Tak jadi superhero. Tapi datang benda-benda mencabar, dia jadi superhero. Jadi hidup kita sebenarnya makin banyak ujian, Allah nak kurniakan kekuatan bagi kita. Insya-Allah. Ibu kakak, suami punya hal ke apa semua, kena faham konsep ni dulu. Allah Al-Qawi itu Allah Maha Kuat, dia nak bagi kekuatan kepada kita tu. Kan kadang-kadang kalau kita tunggu memang tak tercungkil Ustaz kan. Tak tercungkil. Tak tercungkil. Bila jadi ada sesuatu perkara, ujian-ujian datang, itulah barulah terselah tu. Terselah tu. Pandai rupanya Ustaz kan, masya-Allah. Tapi ya semua kata, "Alah Ustaz sama macam saya dan sebagainya" kan. Alhamdulillah kita perkongsian awal hari ini dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qawi. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kita akan teruskan perkongsian pesona di Zara tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. In a time of darkness and greed, it is your light that we need. You came to teach us how to live. Muhammad, Ya Rasulullah, you were so caring and kind. Your soul was full of light. The best of mankind. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger,
turned away, and all night you would pray, truthful in every word you say. Muhammad, Ya Rasulullah, your face was brighter than the sun, your beauty equal by none. You are Allah's chosen one. Muhammad, khairu khalqillah. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. I'll try to follow your way and do my best to live my life as you taught me. I pray to be close to you on that day and see you smile when you see me. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Sallu ala Rasulillah, Habib al-Mustafa. Peace be upon the messenger, the chosen one. Sallu ala Rasulillah. Ooh. Peace be upon the chosen one. IKIM Inspirasi Inforia Islami kembali bersiaran menerusi Pesona di Zahra. Waktu ini bersama saya Yati dan juga Ustaz Muhammad Abdul Amin di Konti IKIM. Sama-sama berehat tadi Ustaz sempat buat live Ustaz kan di IG Ustaz kan. Masya-Allah. Tapi alhamdulillah perkongsian-perkongsian menerusi rantaian Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga telah membawakan kita pada nama Allah SWT yang seterusnya iaitu Al-Qawi. Ustaz sambung lagi Ustaz, macam mana kita nak kuat ni Ustaz? Jadi ibu kakak tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian kan. So jadi maknanya main dia yang kita nak faham pada hari ini, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi. Allah bagi kekuatan dekat kita ya. Jadi bila kita ada datang ujian ataupun ada datang berbagai-bagai maknanya cabaran-cabaran, itu akan menyerlahkan kita dan itu akan memberi kekuatan kepada kita. Okey. Cumanya ada beberapa panduan yang kita nak kongsikan pada hari ini ya. Yang pertamanya kita kena minta Allah bagi kekuatan itu. Allah memang akan bagi. Tetapi kita minta, kita akan dapat lagi dua. Apa dia? Iaitu kita dapat pahala berdoa dan yang keduanya kita dapat keberkatan pada doa itu. Allah memang bagi. Setiap kali ada datang ujian, Allah Subhanahu wa taala memang bagi maknanya kekuatan itu. Tapi kita angkat tangan, ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku kekuatan untuk berhadapan dengan suami aku yang macam-macam perangai ni ya Allah. Mana kita minta? Minta tu doa, kita boleh pahala dan keberkatan doa ni. Doa ni ada berkat ya. Jadi kalau kita doa tu dekat rumah tangga kita contohnya kan, rumah tangga tu akan berberkat. Kita doa dekat dalam bilik kita contohnya, bilik kita tak ada keberkatan. Kita doa dalam mana-mana pun ada keberkatan dia. Pahala dapat, keberkatan dapat. Selain daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala tu. Jadi mana panduan dia? Ada masalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan itu. Allah memang bagi, tapi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu para ulama kata kan, Allah kata apa? Allah jadikan dua benda. Satu hajat, yang keduanya ujian untuk kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua benda untuk balik pada Allah, ujian dan juga hajat. Mana kalau kita ada hajat, kan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik tu maksudnya balik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Dan amat malang orang yang ada dua benda ni tapi dia tak balik kepada Allah. Dah dapat dua benda tu pun tak dapat balik. Dia tak balik. Dia ada hajat
tapi tak minta pada Allah. Maknanya tak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak berdoa pada Allah. Minta ajak cari manusia dulu. Usahanya kita mencari manusia. Betul. Tapi sebenarnya minta dulu pada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah cari manusia. Sebab manusia juga ada masalah dia masing-masing. Hari ni kita datang manusia minta tolong. Dah lah dia tak tolong kita, dia marah-marah lagi kita ada. Itulah kau. masalah. Itulah kau ada dulu aku dah cakap kau dah ceraikan laki kau. Kita pula isteri minta menceraikan laki pula. Maknanya dia sih pada masalah. Kadang-kadang dia pun ada dalam keadaan yang dia pun tak boleh bagi jawapan, dia marah kita pula. Tok terbawa. Okey. So minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kena. Jadi hajat dan ujian, ibu kakak tuan-tuan sekalian, baliklah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, setelah kita dibagi kekuatan, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada manusia. Kadang-kadang Allah beri kekuatan tu memudaratkan. Sebab itu dalam surah Hud ayat 52, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan auzubillahi minasyaitanirrajim, wakaf yang akhir, wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin. Allah tambahkan kekuatan pada kamu, pada kekuatan yang sedia ada. Tapi kalau dah kuat, jangan jadi orang melampaui batas. Jadi maknanya, yang keduanya yang kita kena faham adalah, apa dia, setelah kita minta kekuatan, dah ada kekuatan, jangan sampai kekuatan yang kita ada memudaratkan. Contoh, kita memang sedih. Suami buat kita sedih. Kan? Kita cengeng. Kan? Kita gembeng. Kita menangis. Okay? Kita pun, ya Allah beri kekuatan, Allah. Sampai satu masa Allah akan bagi kekuatan hati dekat kita. Ketika ada kekuatan hati, jangan menjadi orang yang melampaui batas. Dah ada kekuatan, kita pula menganiayai suami pula. Suami maknanya dia memang dia katakanlah 3 lah kan. Kita waktu tu 1. Allah bagi kekuatan, kita jadi 5, dia tetap 3. Siap kau. Siap kau. Kan? Kita pula aniayai dia, jangan. Kita kena ingat benda tu. Kadang-kadang manusia ni, satu ketika dia berada di bawah, Allah letak dia di atas, dia ada dendam. Dia ada dendam. Itu yang kita kena faham. Sebab benda-benda dendam, benda-benda maksiat, benda-benda dosa bukan ubat hati. Kita berdendam, kita kata, dulu dah ada duit, pandai cari orang perempuan lain, sekarang dah tak ada kerja, aku yang ada lebih berduit, siap. Maknanya simpan je waktu tu. Ketika Allah ada bagi kekuatan, kena ingat, jangan memudaratkan. Wala tatawallau mujrimin. Mana Allah jangan menjadi orang yang melampaui batas. Walaupun dengan alasan nak bagi pengajaran kat dia, Ustaz. Ada cara dia. Pengajaran. Jadi kadang-kadang ikut hati kita nak bagi pengajaran, tapi dia tercampur dengan nafsu. Jadi maknanya dendam marah kita. Jadi kita niat ambil pengajaran tu, niatnya bagus, tapi kaedahnya tak betul, sampai menganiayai, sampai memudaratkan. Cara terbaik, jumpa orang-orang yang boleh minta nasihat, kita minta nasihat. Macam mana nak mungkin bagi pengajaran bagi suami pada isteri, supaya pandangan dia yang tidak beremosi tu, mana tidak ada kena-mengena emosi panas kita tu, mana lebih rasional lagi. Lebih lagi. Jadi mana bila dia bagi kat kita, kita berfikir okey. Jadi takut-takut di atas niat kononnya nak beri pengajaran, tapi kita memudaratkan. Kita memberi, maksudnya kemudaratan dan terlampau-lampau, melampaui batas contohnya. Sampai mengaibkan dan sebagainya kan. Jadi ibu kakak tuan-tuan sekalian, itu yang kedua. Yang ketiganya, yang kita kena faham bahawa kekuatan yang Allah bagi ni kadang-kadang dia menurun. Dia menurun. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Qawi, ya ibu-ibu sekalian. Qawi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap. Qawi manusia, kekuatan manusia dia menurun. Sumber kekuatan manusia ni 3. Kita, ibu-ibu, kakak, ayah, sumber kekuatan kita ni 3 yang menguatkan kita. Yang pertamanya akal. Yang keduanya adalah tubuh badan kita yang sihat. Kan? Dan yang ketiga, hati kita. Jadi kita tengok suami kita kuat, kita kuat, kan? Mana kuat? Kuat kita ni datang daripada 3 sumber, iaitu akal kita, tubuh badan kita, dan juga hati kita. Kan? Qawi Allah Subhanahu Wa Taala tidak turun. Qawi manusia yang Allah bagi, dia menurun. Maknanya kalau daripada sumber 3 kekuatan ni, akal menurun. Semakin berumur, kadang-kadang dah semakin menurun. Lupa. Lupa. Okey.
tubuh badan menurun, kan? Hati juga menurun, kan? Maknanya emosi tu kuat, kadang-kadang kuat, kadang-kadang tak kuat. Kena sensitif. Sensitif kadang-kadang. betul. Mana tiga-tiga ni? Tiga-tiga ni lemah, kita akan menurun. Kita akan maksudnya akan lemah lah. Sebab Allah bagi kekuatan tu pada tiga perkara ni. Ada satu orang, ya. Dia ni cakap kat isteri dia sama-sama dah berumur tau. Dia cakap kat isteri dia, boleh tak maknya, maknya, boleh tak tolong buatkan bihun goreng petang-petang kan. Dia kata, yelah, awak dia macam-macam lah, tapi bini dia buatkan juga. Jadi suami dia pun kata, tulislah, nanti awak lupa. Tulis, nanti awak lupa. Bihun goreng nak lupa apa? Tulislah, nanti saya nak makan bihun goreng ni. Tulis, nanti awak lupa nanti. Alah, tak adalah. Boleh masak. Sampai ke dapur, bini dia lupa tau. Sungguh lupa sungguh. Nak masak bihun goreng ke nasi goreng tadi ya? Nasi goreng kot, kan? Jadi bini dia, nasi goreng. Bini dia ambil nasi, masak nasi goreng ya. Jadi dah masak habis semua, bakar kopi, keluar. Bapak mana ayahnya kan? Ya, abang, nah. Dan suami dia tengok nasi goreng, suami dia termenung sekejap. Dan suami dia kata apa? Kan saya dah cakap, suruh tulis. Awak kan dah lupa. Kenapa? Ni sosnya mana? Rupanya dia pun lupa dia suruh masak bihun goreng. Yang dia ingat lupa tu adalah dia punya sos. Kan awak dah lupa, sosnya mana sosnya ni? Rupanya dia pun lupa suruh masak bihun goreng. Jadi sampai satu masa kekuatan manusia dia turun. Okay? Dia menurun. Jadi apabila dia menurun, akalnya menurun, lupa, tubuh badannya menurun. Okay? Dan juga dia punya hati pun, emosi dia akan menurun. Jadi manusia tak kekal. Sebab itu hari ini Allah bagi kekuatan, kita kena faham. Ketika ada kekuatan, tadi jangan memudaratkan, dan gunakan apa yang kita ada kekuatan ini untuk mengumpul amal. Katakan hari ini kan, dulu suami yang menganiaya kita, dialah yang banyak duit contohnya. Hari ini dia dah pencen, kita yang lagi berniaga, kita lagi banyak duit daripada dia. Okey, jangan aniayai dia. Yang kedua, jangan aniayai dia. Yang ketiganya, sementara ada, kita jadikanlah apa yang kita ada, kekuatan ada tu untuk kita terus beramal. Contohnya katakanlah ada, kita ajaklah suami kita, jangan dendam maknanya suami kita untuk jadikan dia, bang jom kita pergi kuliah ni, jom kita, maknanya kita aturkan untuk buat amal. Sebab apa? Satu hari nanti kita juga akan menurun. Suami itu dah memang menurun, kita pun menurun juga. Waktu tu kekuatan Allah bagi tu menurun. Jadi kalau kita ambil peluang untuk berbuat amalan, maknanya benda tu tak merugikan. Sebab Dia itu manfaat untuk kita juga, Ustaz kan? untuk kita juga. Allah sebut dalam Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, sebenarnya kamu berbuat baik untuk diri kamu. Walaupun kita buat baik pada suami, kita buat baik pada isteri, kita buat baik pada diri kita sebenarnya. Tapi kalau kita buat jahat pun, maksudnya kemudaratan tu baik kat diri kita tu. Jadi Allah Al-Qawi, tenang sajalah. Bagi ibu-ibu, ayah-ayah, kakak, tuan-tuan sekalian yang mungkin tengah tak ada kekuatan pada hari ini, aduh pening, penat, layan suami kan, isteri kan, baca zikir ya qawi, ya qawi, ya qawi ni banyak-banyak. Dia sebagai untuk Allah bagi kekuatan pada kita kalau kita ni tengah lemah semangat. Nama Allah SWT. Sebab Allah sebut dalam Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah nama yang baik. Dekat office, macam-macam kerja banyak, tak ada kekuatan, penat, baca ya qawi, ya qawi, ya qawi. Jangan mengeluh. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Banyak kerja ni. Tak tiba-tiba pling hilang fail kita, tak ada. Tak ada. Dia tak berubah apa-apa kan. Okay. Penat ni. Panas. Dia tak berubah apa. Tak tiba-tiba kita mengeluh panas-panas, tiba-tiba jadi sejuk, tak. Baca ya qawi, ya qawi, ya qawi. Allah akan bagi jalan keluar bagi masalah tu. Mengeluh tidak merubah apa-apa. Macam saya selalu sebut kalau masuk tandas kan. Masuk-masuk tiba-tiba tengok ada benda yang tertinggal tidak dijirus. Kita pun membebel. Apa-apa ni? Tak sekolah punya orang, sendiri punya pun tak reti hilang kan. Kita membebel tidak merubah apa-apa. Benda tu tak ada di situ. Kan? Habis macam mana? Buat sesuatu. Kita pun ambil flash tu, jirus. Tengok balik, ternyata melawan ni. Degil macam tuan dia, melawan ni.
Kita membebel tidak merubah apa-apa. Kita tengok melawat ni. Tunggu sekejap. Sekali lagi. InsyaAllah. Mengeluh, membebel tidak merubah apa-apa. Yang kita nak Allah bagi ke kita kekuatan untuk bergerak. Zikir ya qawi ya qawi ya qawi ya qawi ya qawi. Tapi kalau dah tandas tadi, jangan zikir tahu dalam hati tahu. Dah tandas tadi tak boleh sebut Quran. Keluar dulu. Ya qawi ya qawi. Masuk balik. Ji, lama zikir tu. Diamlah kau. Kau tak faham. Ni ada orang degil ni. Siram sekalipun melawan. Okey. So jadi zikirkan je, kita faham Allah Al-Qawi, Allah bagi kita kekuatan. Dan kalau kita ada kekuatan, zikir, minta kepada Allah kekuatan. Ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi. Masya Allah. Ustaz, ya Qawi, ya Qawi. Semoga Allah kurniakan kekuatan untuk saya meneruskan lagi perkongsian ini. Tapi Alhamdulillah perkongsian daripada Ustaz, dan kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalathah, talabul ilm wal jihad wal kasb, lianna talibal ilm habibullah wal ghazi waliyullah wal kasibu siddiqullah." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3. Penuntut ilmu, jihad dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. Dengarkan IKIM di Perlis 89.0 FM hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami daripada kami di Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kembali bersiaran waktu ini. Ada orang tak berhenti ketawa, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak, Ustaz. Bukan sekadar menghiburkan, tapi juga melapangkan kita daripada sakwa sangka pada orang lain dan sebagainya. Alhamdulillah. Ujian-ujian yang hadir harapnya dapat ditempuh dengan selamat. Kita bersama dalam Pesona Zarah bersama Ustaz Muhammad Abdul Alamin di Konti untuk rantaian Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Al-Qawi, Ustaz. Hujung-hujung ni kita ada soalan, beberapa soalan. Kita nak habiskan dulu ke, Ustaz? Dah. Kita boleh raikan rakan-rakan kita. Soalan-soalan daripada sahabat kita ada Suraya dari Kuching, Sarawak, Ustaz. Kata macam mana Ustaz, suami dulu berlaku zina di belakang isteri, katanya akan ditanggung oleh isteri apa yang suami dah lakukan. Dan sekarang ni pun suami dah baik dah, dah berbaik semula, cuma kadang-kadang ada lagi terasa-rasa yang rasa tak seronok, kadang takut melampaui batas tu, Ustaz. Okey, kita dah kongsikan beberapa nama Asmaul Husna. Maknanya masalah yang dihadapi oleh kakak ni memang berat. Kita tak nafikan Okey, maksudnya dia berat perasaan. Berat pada perasaan kan. Maknanya hati kita tak kuat kan. Kekuatan tu 3, akal, badan kita dan juga hati kita. Hati tu tak kuat. Hati tu grounded dengan ingatan-ingatan yang lepas Tapi suami tu dah baik maknanya dah berusaha untuk jadi baik. So nama yang paling bagus yang macam kita kongsikan pada kelas yang lepas, untuk kita melepaskan ingatan lepas, baca zikir Ya Ghafur. Ya Ghafur Nak tambahkan satu lagi nama, Ghafur dan Syakur. Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Ghafur, Ya Syakur tu kelebihan dia adalah untuk kita lepaskan ingatan yang lepas, mana kita tidak terperangkap dengan ingatan yang lepas, dan kita boleh move on. Ya Syakur tu untuk move on ke depan. Maksudnya baca zikir Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Qawi hari ini kita kongsikan untuk present. Untuk benda yang kita aduh penatnya yang present kita tidak stres atau depres pada benda lepas, dan kita tidak anxiety, kita tidak cemas pada benda akan datang. Maknanya Ghafur dan Syakur. Tapi kita macam Allah letihnya dengan bebanan waktu kini. Nak kena usaha lepaskan, nak kena lepaskan perasaan-perasaan yang bebanan yang sekarang tengah lalui. Itu Ya Qawi. Ya Qawi. Jadi maknanya boleh kita kait, maknanya rantaikan 3 ni pun boleh. Ya Qawi, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Qawi, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Qawi, Ya Ghafur, Ya Syakur. Maknanya kita baca 3 ni untuk
past oriented, present oriented dengan future oriented yang mengganggu kita tu. Sebab Allah sebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoa dengan nama-nama itu, zikirkan nama ni. Terutama dalam rumah tangga yang kerja kan. Kerja kita pening. Rumah tangga ni kalau pening dia manjang tau. Dia ganggu kerja juga. Dia ganggu kerja juga, dia apa semua. Maksudnya rumah tangga baiklah. Sebab tu antaranya untuk kita lebih kekuatan, kita zikirlah. Sebab kadang-kadang kita tak mampu untuk berhadapan berseorangan kita dalam satu masalah tu, kita perlu bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Kita ada Hajah K dari Gombak Ustaz. Kata tolong bagi panduan macam mana nak menghadapi ujian menantu yang tak hormat atau biadab dengan mak mertua, kata. Dan yang menyediakan anak tunggal tu tak takut dan menurut saja cakap isteri je, Ustaz. Kata dengan membelakangi si ibu, seakan-akan anak takut sangat dengan isteri, padahal anak lelaki tunggal ni tak tinggal solat. Sebelum ini anak lelaki tu sangat taat pada ibu. Anak lelaki tunggal ini berkahwin dengan ibu dia pun tanpa pengetahuan ibu bapa dia. Jadi macam mana tu, Ustaz? Okey, anak kita baik, okey. Tapi orang yang baik tetap ada kelemahan dia. Itu kita kena faham satu benda. Dia dah sembahyang, dia bogey bagus, semua puasa bagus, sebelum ni semua bagus, mana sudut ibadah dia bagus. Tapi kita mungkin tak perasan bahawa dia punya kelemahan adalah dia suka orang bagi direction dekat dia. Ada orang emosi dia suka orang bagi direction kat dia tau. Maksudnya dia suka orang bagi arahan dekat dia. Itu memang inborn dia. Mana lahir-lahir dia macam tu. Orang ni dia tak sama tau. Kita tak arifkan dia. Kau dia queen control lah kan. Tapi isteri bagi arahan, memang emosi dia tu, kita pernah bincang pasal emosi kan. Dia perlu atau dia suka orang bagi arahan dekat dia. Dia suka orang bagi direction kat dia. Dan kalau orang tak bagi direction pula, dia macam lost. Dia macam lost. Jadi kebetulan isteri pula kata, bang buat macam ni, bang buat macam ni, bang buat macam ni. Dan dia pula, kalau orang yang emosi dia suka untuk mendapat arahan, dia akan buat. Dan kita yang tengok dia berjauh, oh dia ni queen control ni. Sebenarnya dia feel good pun. Lain kalau dia kata isteri dia macam ini, dia memberontak. Tak kena. Maknanya dia terpaksa ikut. Tu queen control. Ini dia sendiri yang kontrol aku. Seolah-olah macam tu lah kan. So anak kita bagus solat dia, tapi mungkin emosi dia jenis macam itu. Sebab tu kita kenapa ikut cakap bini je. Jenis dia macam tu. Dia bukan cakap bini saja. Kalau ke office, kawan-kawan arah dia pun suka. Kita mak ayah pun arah dia, mana dia akan ikut. Dia akan patuh juga. Jadi macam ni, pertama doakan. Yang keduanya, memang kita kena, kalau lah anda kata betul itu emosi dia, kita kena selalu tegur dia. Dan dia takkan memberontak kalau kita tegur. Kalau dengan isteri dia dengar cakap, mana dengan kita pun sebenarnya kan dengar cakap. Sebab emosi dia perlu kepada direction. Orang yang pandu dia. Ada orang memang macam tu. Dia memang emosi dia suka orang bagi arahan kat dia. Ada orang tak. Orang bagi arahan tak. Dengan bini pun tak. Dengan mak bapak pun tak kadang-kadang. Maknanya memang dia jenis orang yang memang perlu dia rendah dia panggil. Yang tadi tu perlu tinggi. Dia perlu tinggi, maknanya dia perlu dapat arahan tu tinggi. Jadi dia suka dapat arahan. Betul, kadang-kadang kita tengok ada anak kita tak arifkan sebagai anak ni baiklah. Dengan kata. Sebenarnya bukan dia dengan kata. Emosi mendapat direction tu, maknanya mendapat arahan tu adalah tinggi. Jadi dia boleh dapat. Ada anak kadang-kadang emosi mendapat arahan, perlu mendapat arahan tu, dia rendah. Dia kalau orang bagi arahan dia tak suka. Macam tu. Jadi kita tengok juga di sudut maknanya jenis di anak tu macam mana. Sebab itu ada orang kahwin dengan perempuan yang lebih matang kan, Ustaz kan? Dia memang suka, dia feel good. Lepas tu kita kadang-kadang anak saya baik, dia ikut cakap saya. Tiba-tiba dapat bini, dia ikut cakap bini. Sebenarnya bukan dia ikut cakap bini, jenis dia tu dia suka untuk dapat arahan. Dia cakap, bang tolong pergi sini, dia suka. Dia tak boleh nak ni, bang tolong kemas rumah. Mana dia suka untuk mendapat arahan begitu. Dan benda bukan negatif tau. Dia suka untuk tolong orang pun. Dia suka untuk tolong orang. Kalau orang cakap buat gini, dia suka untuk tolong orang. Dia suka. Kalau dekat office pun orang cakap kadang-kadang sampai orang ambil kesempatan kat dia. Sebab dia perlu direction tu tinggi. Maknanya orang bagi tak kisah. Kalau kita cakap orang degil ni adalah perlu dapat direction tu rendah. Jadi kita, mak dia cakap pun tak ikut kan, isteri cakap pun tak ikut, bergaduh dengan bos, pindah kerja dari satu kerja, dan orang panggil dia telinga jampang. Dia bukan telinga jampang, emosi dia tu. Jadi kita dalam Pusat Zahra kita pernah bincang 12 emosi kan. Tunjuk dan perlu ingat balik kuliah kita, ataupun boleh pergi ke FB live kita. Pergi ke FB live kita dengar balik sebelum ni.
Pasal emosi sangat bagus. Kalau kita faham benda ni, kita jenis dia orang macam ini. So kalau jadi oleh kerana dia duduk dengan isteri dia banyak, dia dapat arahan banyak daripada isteri dia. So kita pun selalu kena sebutkan kat dia. InsyaAllah kalau betul lah itu emosi dia boleh ikut insyaAllah. Ya, insyaAllah. Pelan-pelan Ustaz kan. Pelan-pelan kena cakap selalu, kena pesan selalu dan insyaAllah. Dan kita sampai ke hujung-hujung Ustaz. Sedikit kesimpulan untuk tajuk kita hari ini. Bila kakak tuan-tuan sekalian, kita bincang nama Allah Al-Qawi pada hari ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuat. Okay, jadi pertama Allah bagi kekuatan kepada kita dengan ujian. Yang keduanya, maksudnya kita ni kena minta kepada Allah, berdoa lah. Sebab minta kepada Allah, Allah memang bagi kekuatan, tapi kita minta tu dengan keberkatan. Dia ada keberkatan dia satu, yang keduanya dia ada barakah, pahala dan juga keberkatan. Dan yang kita kena ingat, hari ni kita kuat, kekuatan manusia itu menurun. So jangan sampai ketika kita kuat, kita menganiayai orang lain, melampaui batas. Jangan. Tiga benda tu kita kena faham. Dan sebagai amalan dia, siapa-siapa yang dia susah nak lupakan benda-benda lepas, kita dah kongsi pada kelas-kelas yang lepas, dan susah nak move on, nama Allah yang sangat bagus, Ya Ghafur, Ya Syakur. Ya Qawi pada hari ni untuk yang present sekarang. Kita kat rumah basuh kain banyak, kena masak lagi, kena apa semua. Penatnya. Baca Ya Qawi. Untuk Allah beri kekuatan. Kan? Kalau terkenang-kenang suami cakap macam dulu lama, tu Ya Ghafur. Nak ke depan anxiety, rusing lah suami nanti kahwin lagi macam mana rusing. Ya Syakur. Maka kita akan lebih positif untuk ke depan. Yang sekarang Ya Qawi pada hari ini. Mudah-mudahan beramal mudah-mudahan. Sebab hidup kita perlu amal. Sebab kita punya tenaga hari-hari disedut dengan berbagai-bagai masalah. Kan? Kalau kita ni memang tenaga lahir-lahir memang besar, tak apa. Kan? Tapi jenis kecil, jadi kena sedut habis. Entek terus. Empty ataupun entek. Entek terus. Kan? Entek ataupun habis terus empty. Jadi mana kita perlukan tenaga yang baru dengan bantuan Allah. Sebab tenaga hari ni habis, nak recharge balik esok. Dia tidur, dia recharge balik. Tapi nak tunggu esok, nak tunggu tidur. Nak tunggu tidur tu macam mana? Zikir. Dan Allah beri kekuatan. Yang terbaik sekali untuk present, untuk yang sekarang punya orientasi, present punya, yang sekarang punya, Ya Qawi. Kalau kita rasa penat sangat. Kan, jangan penat tidur sebenarnya. Jangan banyak penat tidur, mood pun tak baik. Maknanya negatif lah kita. Negatif, kan? Hidup jangan negatif. Hidup yang betul. Nanti sakit jantung. Betul. Tanya doktor. Tak percaya. Benda emosi ada relation dengan kesihatan fizikal. Ada apa nama panggil correlation dengan kesihatan. Hubung kaitnya. Ada hubung kait. Ada orang sebab makan kan. Ada orang memang sebab negatif dia tu. Menjadikan dia sakit jantung lah, darah tinggi lah, itulah. Hati-hati menatah hati. Sebab dia memberi kesan kepada fizikal kita secara tak langsung. Dan kita sampai ke hujung Ustaz. Mungkin kita boleh tutup pertemuan kita pada hari ini dengan doa Ustaz. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan bantuan-Mu kepada segala urusan kami, ya Allah. Rezekikan kami menjadi orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Rezekikan pasangan kami menjadi pasangan yang soleh dan soleha, ya Allah. Rezekikan zuriat dan anak keturunan kami orang-orang yang soleh dan soleha, ya Allah. Rezekikan kami untuk membuat amalan yang kekal pahalanya sepanjang zaman, ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan, ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah segala urusan muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada, ya Allah. Perbaikilah anak-anak muda mereka, ya Allah. Perbaikilah pemimpin-pemimpin mereka, ya Allah. Perbaikilah tanah air dan negara mereka, ya Allah. Berikan kekuatan kepada seluruh umat Islam di dunia ini, ya Allah. Terutamanya kepada negara kami ini, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk doa dan juga ilmu yang diberikan pada hari ini. InsyaAllah minggu hadapan kita sambung lagi untuk rantaian Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rekan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.